صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat dan hidayah, taufik dan hidayahnya dapat kita bertemu pada malam ini dalam satu majlis yang dianjurkan oleh Muslimah Secret Sungai Tani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang membawa kita, yang menaja majlis malam ini untuk suatu pemahaman kita terhadap satu isu yang besar pada hari ini, iaitu isu bunuh diri. Sesungguhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, situasi yang berlaku bila mana umat Islam sanggup untuk bunuh diri, berarti keadaan situasi sesungguhnya sangat gawat. Tahun lepas, maklumat yang kita terima daripada isu bunuh diri ialah 200 orang semenjak daripada PKP yang pertama. Tahun ni maklumat yang kita peroleh dah menjangkau 2,000 orang. Itu yang kita dapat laporan. Mungkin dia akan pergi, kalau tak diselamatkan segera, dia akan pergi lebih daripada itu sampai 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 kalau tak diselamatkan segera. Ini baru fitnah sikit saja. Belum lagi datangnya fitnah Dajjal. Zaman Dajjal itu akan berlaku kemarau yang sangat dahsyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemarau ni isu apa? Kemarau adalah isu air. Air tak ada. Jadi kalaulah situasi air tak ada ni lebih gawat. Hari ini air masih ada. Macam mana kalau air tak ada? Air tak ada, barangkali dalam isu yang berkait dengan bunuh diri ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
seseorang itu dia boleh tahan lagi kalau dia tak makan ataupun dia lapar. Tapi kalau dah melibatkan anak-anak dia lapar, jadi itulah yang mendorong seseorang itu bunuh diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tidak ada solusi dalam hidup dia. Dia tidak ada satu penyelesaian terhadap hidup dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puncanya sebab umat Islam hari ini berada dalam satu situasi dia panggil krisis rapuh akidah. Krisis rapuh akidah. Allahumma salli ala sayyidina. Depan sikit. Apa ni Faizah? Allahu Akbar. Maka kesan sebenarnya ialah daripada sistem pendidikan kita sendiri. Sebab situasi manusia, bila mana manusia tidak kukuh akidahnya, maka dia memberi kesan jangka panjang terhadap masa depan manusia. Maka sebab itu akidah jadi suatu keperluan dalam pendidikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pendidikan arus perdana pada hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lebih mementingkan keduniaan daripada keakhiratan. Pelajar-pelajar yang mengaji, yang belajar di sekolah agama ke ataupun di sekolah menengah biasa ke, yang dijanjikan ialah lulus periksa. Allahumma salli ala sayyidina. Pelajar mesti lulus periksa, mengaji untuk peperiksaan. Dia panggil exam oriented. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau itu yang ditanam dalam jiwa pelajar di sekolah, maka malanglah untuk masa depan umat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksud saya, pendidikan ni dia bukan hanya pendidikan Islam, itu satu program yang kita progreskan untuk menanam akidah, tak cukup. Maksudnya semua subjek mesti dijuruskan kepada akidah, kait dengan Allah. Itulah sistem yang ada pada hari ini, yang menyebabkan jangka panjangnya rakyat Malaysia, umat Islam di Malaysia menghadapi krisis rapuh akidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru ni saya dengar satu gereja di Malaysia, waktu orang tak ada makan, nak makan tak ada, mereka pergi gereja. Gereja ni dia kata, dalam situasi hari ini kami bagi bantuan sebab atas peri kemanusiaan, bukan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan kami kira sangat dah kepada agama. Jadi atas situasi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Depan sikit barang. Atas situasi ini, inilah situasi yang sedang melanda umat Islam di Malaysia. Suatu mana berlaku tsunami Aceh yang sangat dahsyat tu, 2008 lah, 2004 tsunami Aceh. Tsunami Aceh ni, seseorang itu kehilangan keluarga dia, tinggal dia seorang je dalam keluarga yang hidup, hal lain semua mati. Tapi yang memeranjatkan wartawan dunia, sebab tidak ada kedengaran isu bunuh diri. Walaupun tinggal seorang, walaupun sebatang kara, tapi tak ada isu bunuh diri. Mereka relate dengan yang berlaku di Jepun. Kalau tinggal seorang, maka seorang yang tinggal dalam keluarga tu, dia kata, apa lagi aku nak hidup, aku seorang je. Maka
isu yang sebegitu menyebabkan orang Jepun bunuh diri. Jadi kita bangga sebab orang Islam tak ada isu bunuh diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kata akidah lepas kukuh, kita boleh berbangga. Tengoklah Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi bila mana situasi ini berlaku di Malaysia, kita terbungkam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Isu bunuh diri ini dia berlaku di semua peringkat. Cuma tak peringkat budak, peringkat remaja. Pergi ke peringkat orang dewasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bunuh diri ni, jadi kita ni nak menggagaskan balik pada umat Islam, khususnya yang berkuliah pada malam ini, masalah Sayyidina Muhammad. Kita kena tahu hukum bunuh diri. Apa hukum bunuh diri? Ataupun satu soalan lain, ataupun satu persoalanan yang kita timbul, ada tak jenis bunuh diri yang dibenarkan oleh agama? Soalan macam tu. Di sana ada tak bunuh diri yang Islam bagi bunuh diri? Maknanya soalan bila tanya macam tu, dia akan menimbulkan satu penyegaran di minda kita. Ada ke bunuh diri yang Islam bagi? Jawapannya, tidak ada satu pun ruang untuk bunuh diri yang diizinkan oleh agama kita, yang diizinkan oleh syarak kita. Full stop. Tak boleh. Kata dia Sayyidina Sayyidina Muhammad. Sebab dia yang tak boleh ni, sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi bunuh diri, sebab Tuhan sangat kasih kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila orang suruh cakap tajuk bunuh diri ni, saya pun search lah, apa makna bunuh diri? Dalam kamus tu makna apa? Apa makna bunuh diri? Bunuh diri makna seseorang tu dicabut nyawanya dengan sengaja. Dalam kamus tu makna bunuh diri. Cabut nyawa diri dengan sengaja ni Allah tak bagi. Allah tak bagi. Agama tak bagi kita cabut nyawa kita dengan sengaja. Sebab cabut nyawa ni kerja dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa Nabi kita SAW tengah-tengah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba para sahabat dikejut dengan satu orang menjumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, anak kamu Rasulullah sedang nazak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak Nabi, kalau tak salah ingat, namanya Abdullah. Dia sedang nazak. Nabi kita SAW tidak mempedulikan pemberitahuan tu. Nabi terus bersama dengan para sahabat menyampaikan ilmu dan pengajaran. Bila dia mahabak, Nabi tak bangkit balik, dia pun balik. Dia main pula, dia kata Rasulullah dah tak ada lah, habis dah. Nabi kata wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kalau Nabi kita kalau mengajak lah, maka Nabi kata jom. Nabi pun balik. Jadi keadaan Nabi itu, yang Nabi, situasi Nabi itu kemudian ditanya oleh para sahabat, pasal apa Nabi tadi ketika dia beritahu anak Rasulullah sedang nazak, Nabi tak balik. Bila dihabak sudah meninggal, Nabi balik. Nabi kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sewaktu mana anak aku orang bagi tahu kata sedang nazak, ketika itu Allah sedang buat kerja dia. Bila mana orang demai habak kata anakku dah meninggal, Nabi kata itu pula, itu baru kerja kita. Faham? Cabut nyawa tu kerja Allah. Seperti mana menyiksa dengan api pun
hanya Allah saja yang boleh, maka agama tidak mengizinkan kita menyiksa makhluknya dengan api. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Menyiksa makhluk Allah dengan api hukumnya haram. Contoh, orang tangkap tikus. Tangkap tikus, nak bunuh tikus tu, tak dihalang. Tak dihalang dekat dengan zinc tu. Kelupak tikus itu pukul 1 tengah hari, mati. Hukumnya haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka saya pun terfikir, macam mana hukum orang yang membunuh, contoh kata lalat pakai apa? Pakai itulah habbo di pelak tu, zit tu. Pakai apa? Itulah menantang tu lah. Orang Kedah menantang. Apa benda tu lah, masalah Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi bila ingat kata hak tu, jadi eloklah kita bunuh lalat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menggunakan kaedah Allahumma salli ala, orang duk tahan apa tu, kegetah tu kan, lebih baik daripada pakai hak tu. Ataupun guna racun lebih baik daripada pakai api. Ini hak-hak Allah yang kita tak boleh nak ambil kerja tu. Mencabut nyawa kerja Allah. Kita sendiri tak boleh ambil nyawa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam Quran jelas Tuhan sebut, wala taqtulu anfusakum. Allah kata, kamu tak boleh bunuh diri kamu sendiri. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Allah kata kamu tak boleh bunuh jiwa yang Allah haramkan bunuh melainkan dengan hak. Maknanya bunuh jiwa ni tak boleh. Bukan kata bunuh jiwa, tak kira bunuh jiwa ni mana bunuh jiwa orang ataupun bunuh jiwa sendiri. Tak boleh. Melainkan bilhaq. Bilhaq ni mana? Mengikut ketetapannya agama, kata ya, boleh bunuh. Contohnya, orang bunuh orang. Bila dia bunuh orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dia bunuh orang, maka pada ketika itu boleh bunuh dia balik, pasal dia bunuh orang. Baik, dia panggil qisas. Bila bunuh orang, boleh bunuh balik, dia panggil qisas. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nak bunuh balik ni? Wali, iaitu keluarga yang kehilangan yang mereka kasih ni, yang dibunuh oleh orang tu, boleh dia bunuh balik. Dia panggil qisas, hukum qisas. Yang kedua, orang murtad. Orang murtad ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata, man baddala dinahu faqtulhu. Siapa tukar agamanya, bunuhlah dia. Tu agama kata boleh bunuh jiwa tu. Islam ni tak dipaksa masuk. Tapi siapa-siapa yang beranak dalam keadaan Islam, dia tak boleh keluar Islam. Punya mudahnya agama bagi ruang untuk menjadikan seorang tu Islam. Seorang anak, kalau mak ataupun ayahnya masuk Islam, dia jadi Islam. Budak ni masih kecil, masih belum berakal, masih belum baligh. Masalah Sayyidina Muhammad, salah seorang daripada keluarganya, salah seorang daripada mak dan ayahnya masuk Islam, Islamlah dia. Dua orang Islam, dua mak ayah masuk Islam ataupun salah seorang masuk Islam, Islamlah dia. Kita ni beranak-beranak dah Islam, pasal mak ayah kita Islam, Islamlah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tak masuk Islam lagi, Islam kata la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama.
Islam tak paksa orang masuk Islam. Tapi kalau masuk Islam, pilihan dia. Bila hang masuk Islam, hang tak boleh keluar lah. Kalau hang keluar, namanya murtad, dan orang yang keluar daripada Islam akan dibunuh. Dia panggil hukum hudud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Murtad ni dia berlaku dengan sebab 3. Bercakap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bercakap, memperbuat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan ma'atiqad, hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Seorang tu cakap Islam zaman lama tak sesuai, nak praktik lah. Al-Quran tu tak sesuai dah Islam, tak sesuai dah zaman lah ni, langsung jadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Bila dia murtad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi darahnya dihalai. Tapi siapa nak bunuh dia? Kerajaan. Kerajaanlah yang akan bunuh orang yang mengatakan Al-Quran tak sesuai lah. Tapi kerajaan mesti melalui proses, suruh dia masuk Islam balik. Kalau dia masuk Islam balik, selamatlah dia. Kalau dia kekal dengan konsisten dengan pegangan dia, maka dia akan dibunuh. Tak mudah juga nak bunuh orang pun, sekalipun dia tak kata perkataan yang mengeluarkan dia daripada Islam. Okey, sebelum kerajaan mengambil tindakan bunuh dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana kalau ada orang pi pandai-pandai pi bunuh dia, pi tembak dia ke, pi takik dia ke, mati? Apa nak dihukum pada orang yang bunuh orang tu? Adakah dia qisas? Tidak. Pasal apa? Sebab darah orang tu dah halal. Cuma berdosa tak pi bunuh orang tu? Berdosa. Tapi tak dikenakan hukum hudud. Cuma dia ni diambil tindakan lain daripada tu. Dipenjara ke, didenda ke, apa ke, dia panggil ta'zir. Ni dia panggil isu berkait dengan nyawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Saya nak baca satu hadis yang Nabi sebut tentang ancaman pada orang bunuh diri. Nabi sebut, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu yatawajjahu wa fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha batnahu yawmal qiyamah fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan. Wa man qatala nafsahu bisammin taradda bihi fasammuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan. Ni ancaman. Nabi kata siapa yang bunuh diri dia dengan menggunakan besi, maka besi yang dia guna untuk bunuh dia tu akan dipegang pada hari kiamat esok dalam neraka, akan menerobos diri dia, cop. Dalam berapa lama? Akan menerobos, akan menikam perut dan diri dia tu, khalidan mukhalladan, kekal, dikekalkan dalamnya, abadan, selama-lamanya. Ni kalau bunuh seketika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana pula kalau bunuh makan racun? Makan pil tidur ke, ubat tidur ke, apa ke, racun serangga ke, racun tikus ke, racun tengkorak ke. Nabi kata siapa-siapa yang bunuh diri dia pakai racun, maka racun itulah yang dia akan makan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam neraka Jahannam, khalidan mukhalladan fiha, selama-lamanya di dalam neraka Jahannam. Auzubillah min dzalik. Dalam sebuah hadis yang lain disambung, siapa-siapa yang bunuh diri dia dengan melontakkan diri daripada tempat yang tinggi jatuh ke bawah,
maka dalam neraka esok, na'udzubillah min zalik, kita minta Allah simpan kita, dia akan menerjunkan dirinya daripada gunung yang tinggi dalam neraka, mampak diri dia berkecai, begitulah dia akan dibuat sampailah selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Ni hari ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni umat Islam kena beringat, berhati-hati terhadap nak buat apa pun, jaga jangan bunuh diri. Allahu Akbar. Dan ulama menyebut juga tentang Khalid Mukhalladan ni selama-lama ke? Kalau tak tercabut iman, lama je dalam neraka. Tapi nak keluar bila, tak tahulah berapa trilion, zillion tahun dalam neraka. Dia tak pakai ratus dah, dia tak pakai ribu dah, tak pakai juta dah, dia trilion, zillion. Sebab Khalid Mukhallad itu mana lamanya dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau waktu dia bunuh diri, tercabut iman dia, kekallah dalam neraka. Sebab cerita orang bunuh diri ni, dia putus asa daripada rahmat Allah. Tuhan ni, Allah sebut dalam surah An-Nisa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Cuba tengok bahasa Allah. Allah kata, jangan kamu bunuh diri kamu. Allah dekat kamu, Allah sayang. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kamu. Allah dengan kamu tu rahima. Allah sangat sayang pada kamu. Tapi bila mana orang tu dia sanggup bunuh diri juga, Tuhan marah. Sebab orang tu dah pinggirkan kasih sayang Allah. Orang tu dah buang kasih sayang Allah. Tu yang Allah marah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala ni dihabak dah dia. Bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah disebut dia Rahman, dia Rahim. Sedangkan dia macam-macam. Dia Jabbar, dia Al-Muntaqim, dia Ya Dzal Jalali wal Ikram, dia Al-Qahhar. Tu hak kasar-kasar tu pergi mana? Semua tu hilang dengan Ar-Rahmanir-Rahim ya. Tapi bila mana seorang tu bunuh diri dia, Allahumma salli ala sayyidina, dia buang Tuhan lah, mana dia? Maknanya dalam diri dia Tuhan tak ada lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu Allah sebut dalam ayat yang lain, Allah kata wala tayasu min rauhillah. Janganlah putus asa daripada rahmat Allah. Dia sebut diri dia, wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Hampa tak boleh makan, tetap Allah sayang kat hampa. Anak hampa menangis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh makan, tetap Allah sayang kat hampa. Cumanya hampa kena buat apa? Hampa kena sabar, hampa kena sembahyang. Tu je. Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan Allah dengan sabar dan dengan sembahyang. Tuhan nak tu je. Hampa sabar, lepas tu hampa sembahyang. Hal ni tak ada berlaku, tak berlaku dalam jiwa orang bunuh diri ni. Yang pertama sebab apa? Yang pertama sebab dia tak pernah ada ilmu. Sebab dia sedang bangkit tidur sembahyang subuh pun tak barangkali. Pergi kerja dalam keadaan tak sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kepala otak dia cari makan saja, dia tak cari Tuhan. Kalau orang ni dia ada Tuhan, dia tak macam tu. Dia berlari pada Tuhan. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah ni dia teman terbaik kita. Sebab itu kata ulama, fa khairu man tashab maulaka ya ayyuhal insan. Sebaik-baik temanmu wahai manusia ialah Tuhanmu wahai manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Sebenarnya inilah situasi yang kita duk yang guru saya sebut dulu. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang paling penting di akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu tasawuf ilmu yang paling penting di akhir zaman ni. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang menghubungkan di antara hati kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tasawuf ilmu zauqi, ilmu yang rasa Tuhan ada. Bukan tahu Tuhan ada, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ilmu yang rasa Allah ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya Tuhan bila dia uji, dia sayang. Hak ni yang orang bunuh diri tak tahu. Bila dia sayang, dia uji, tu passion dia Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Passion dia. Sebab itu dia uji yang paling teruk kekasih dia. Asyadul bala al-anbiya, yang paling teruk diuji Tuhan ialah nabi-nabi. Summal amsalu fal amsal. Kemudian siapa seperti nabi, kemudian siapa yang seperti nabi. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa Tuhan menguji kekasih dia? Sebab sayang. Dalam hidup kita ni, yang paling penting iman. Iman ni siapa pun tak boleh bagi. Hanya dia kurniaan Tuhan kepada hamba-hamba dia. Dia bukan warisan pula lah. Ada kita jumpa orang Sallallahu Alaihi Muhammad, keluarga agama. Keluarga semua mengaji agama. Mana mengaji sekolah agama. Tapi satu orang, adik dia pun ni, bila mana saya jumpa, saya pelik. Ya Allah, apa rambut dia macam tu? Rambut warna-warna ni. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau rambut warna ni berarti apa? Berarti dia tak semayang. Dia mandi wajib macam mana? Tak sampai ayat. Lepas tu, si tuan rumah ni, dia keluar pergi urusan. Waktu tu isteri dia ada. Isteri dia tinggal. Waktu isteri cepat-cepat kata kat saya, Ustaz tolong buat ayat Ustaz. Suami saya tak pernah semayang. Ya Allah. Kita kenal keluarga dia, keluarga agama. Suami dia tak pernah semayang. Biar betul tak pernah semayang Ustaz. Kami berkelahi sebab semayang lah. Si isteri suruh pujuk suami semayang, bertengkar kerana suruh semayang tu je. Allahu Akbar. Akhir sekali, bila suruh bayar, siapa bacalah salawat tafridiyah 11 kali. Lepas tu tumbuh dia minta doa kepada Allah, Tuhan bagi suami dia semayang, buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ingat dalam seminggu atau 2 minggu, si isteri dia tu kontak ustazah. Dia kata, ustazah dah semayang. Tu rahmat Allah. Dia tak tahu lah ustaz nak cerita betapa suami dia. No? Kalau mandi wajib tak sah. Kalau rambut ada buh tu warna tu ialah cat. Kalau inai tak apa. Kalau inai ni orang rambut kalau putih, kalau rambut hitam orang tak buh inai, tak lekat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka orang yang selamat menjalani kehidupan ialah orang yang ada ilmu. Sebab itu tuan-tuan, muslimin dan muslimat, anak-anak duk KL tu kena telefon juga, tanya hampa kena mengaji. Kalau mereka kata masalah Sayyidina Muhammad nak ngaji macam mana, nak hadai kuliah macam mana ada masjid surah buka pengajian. Abang kata mereka duk mengajar sebelum subuh, lepas subuh. Hampa ikut pengajian tu. Sallallahu alaihi wasallam. Tak mau bangkit sebelum subuh, bangkit lepas subuh, bangkit mayang subuh, lepas tu mengaji. Ada kuliah lepas subuh.
Depan Tuhan tak boleh jawab, tak ada mengaji, tak ada jawapan, tak ada jawapan negatif, jawapan positif. InsyaAllah ada. Allahumma salli ala sayyidina. Tak ada ilmu, rosak binasa, hancur. Ada satu orang, dia cerita ayat ni, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, ni berlaku pada Sayyidina Amr bin As. Amr bin As ni seorang sahabat Nabi paling berperang Islam. Dia hari itu berlaku satu perang yang hebat, dia panggil Zatus Salasil. Ni perang hebat dalam Islam, di antara perang-perang yang hebat dalam Islam lepas zaman Rasulullah. Perang Zatus Salasil. Perang ni berlaku dalam musim sejuk. Malam tu Amr bin As ni dia mimpi keluar mani. Bila mimpi keluar mani, nak mandi dia tak berani. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dalam musim sejuk mandi boleh mati. Akhirnya dia tayamum, dia semayang, dia semayang jadi makmum di belakang para sahabat yang lain yang mengimami. Bila habis perang tu, tamat perang tu, balik ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan, perang ni perang berlaku zaman Rasulullah juga, tapi para sahabat keluar perang di luar, Nabi tak ikuti. Bila dia balik main ke Madinah, dia cerita kat Rasulullah. Rasulullah hari itu waktu perang Zatus Salasil tu, malam tu mimpi keluar mani, lepas tu tak kena mandi. Tapi saya takut nak mandi ni, saya takut mudarat kat diri sendiri, mungkin mati, boleh mati. Nabi kata, hai Amru, hang semayang hang berjunub noh. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila dia cerita tu, Nabi kata hang junub hang semayang noh. Dia kata Rasulullah, saya takut Rasulullah, takut bawa maut. Dia kata macam tu, lepas tu dia sambung. Saya teringat ayat yang Tuhan sebut, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kamu. Soalan Sayyidina Muhammad, Allah tu dia rahim dengan kamu, dia sayang, kesian kat kamu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, soalan Sayyidina Muhammad, dengar dia jawab macam tu, Nabi kita ketawa, Nabi kita senyum. Betul kata Rasulullah. Faham tak? Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Amr bin As dia bertayamum saja, ganti mandi, sebab takut kecelakaan menimpa diri. Haram bunuh diri ini juga sebab satu ayat yang lain Allah sebut, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu dalam kebinasaan. Satu masa ada satu orang sahabat masuk perang. Bila masuk perang, orang pakat cerita tentang dia hebat Rasulullah dia ni masuk perang. Dia tikam orang, dia bunuh orang, dia tepih orang. Ui, hebat. Nabi kata tak. Bila Nabi kata tak, malah Nabi nafi kehebatan dia yang sahabat cerita tadi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para sahabat heran, macam mana kita lu tengok hebat tapi Nabi nafi dia hebat. Okey, habis dekat tu. Bila perang yang selanjutnya selepas itu, macam ni Ilyas, macam ni. Bila perang lepas tu, sahabat yang dikatakan hebat ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia luka. Bila kena tikam ni, dia tekan di perut, tapi tak mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak mati. Para sahabat ni yang Nabi yang duk ingat Nabi kata dia tak hebat ni, Nabi kata tak hebat. Lepas pegang hak Nabi kata tu, depa duk intip.
Bila dia luka dan tikam, dirawat dalam kemah sallallahu alaihi Muhammad, para sahabat duduk tengok. Tu tengok. Diilhamkan lepas ni nak tengok dia macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, kena tikam ni tapi tak mati, kelupang. Oh, sakit. Akhirnya dia tak tahan. Dia ambil pisau sallallahu alaihi Muhammad, hak tempat luka tu dia tebuh, rap diri dia. Mati terus. Ni kata bunuh diri. Tu Nabi kata tak hebat. Khalidan mukhalladan fiha. Dengan pisau itulah dia akan tikam selama-lama dirinya dalam neraka esok. Na'udzubillahi min zalik. Ni isu bunuh diri. Janganlah cuba buat perkara yang dilarang oleh Tuhan ni. Pasal apa Tuhan tak bagi? Sebab kita bunuh diri kita ni. Diri kita bukan kita punya, diri kita dia punya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana diri kita dia punya, tak boleh buat ikut suka, kena ikut law dia, kena ikut undang-undang dia, kena patuh kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ajak dah, bila mai ujian, bila mai susah, balik kat dia, cari dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau cari sungguh-sungguh, jumpa dia. Jumpa tu kena tulis JUMPA sebelum tu tu apa, faham? Bukan jumpa macam ni lah. Jumpa dalam bahasa hamba dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana bukan makna hakikat, bukan makna betul jumpa depan macam ni. Makna pinjaman, jumpa Allah. Ketika tu hamba akan merasa bahagia sungguh dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Tuhan bagi ujian, sebab Tuhan sayang. Allah sayang kita, kata Ustaz Abi. Allah sayang kita. Tapi kena mengaji ya. Sayang macam mana? Bila dia sayang, dia uji. Allah uji. Kalau Tuhan nak bagi seseorang jadi orang hebat, ujian cukup banyak. Ujian banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ujian punya banyak, mana? Lepas satu ujian, satu ujian. Tak pernah berhenti ujian. Tapi ujian ni, dia macam ni lah. Dia main besar. Kena sekali tu terpelantin kita. Tersandak dinding. Itu bahasa dia. Tapi ujian ni, lama-lama dia akan kurang. Dia beza dengan api. Api dia mula kecil, lepas tu besar. Tu pengalaman kita menghadapi ujian. Allahumma salli ala sayyidina. Dan Allah jamin, inna ma'al usri yusra. Suruh baca Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali ulang. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan susah itu ada senang. Allah sambung lagi, inna ma'al usri yusra. Tak faham, tak tahu. Pada tu Tuhan ulang, bersama dengan susah pasti ada senang. Allah ulang lagi, inna ma'al usri yusra, bersama susah tu ada senang. Maknanya hidup ni susah tak mana pun senang. Susah semai senang. Tak ada susah selama-lama susah. Susah ada senang. Janji tu. Ada susah, adalah senang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya nak senang tu kena belajar. Apa belajaran dia? Nak melepasi ujian, kalau kita susah, nak senang, dia kena tahu macam mana cara dia. Allah kata, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sallallahu Muhammad. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan kepadanya jalan keluar. Ini janji Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah bagi rezeki yang dia tak duga-duga. Makna apa? Takwa,
Yang Tuhan suruh buat, yang Tuhan larang tinggal. Itu je modal kita. Kalau orang ni dia susah tak jalan keluar sebab dia tak ada takwa. Miskin terus miskin, makin miskin, tak habis-habis miskin sebab dia tak takwa. Yang Tuhan suruh dia tak buat, yang Tuhan larang mungkin dia buat. Cuba tanya tengok orang hak bunuh diri tu, masalah Sayyidina Muhammad, lepas sembahyang ataupun tidak. Cuba tanya Ustaz. Nak tanya macam mana lepas mati dah. Tanyalah keluarga depa, masalah Sayyidina Muhammad. Tanya isteri dia, tanya mak dia sembahyang tak? Kalau lepas kata sembahyang, sembahyang Ustaz, cukup dah 5 waktu sehari semalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tak sembahyang, Tuhan tak ada. Kalau sembahyang, sebab sembahyang ni inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah fahsyak. Fahsyak tu mana zina. Orang sembahyang tak berzina insya-Allah. Wal munkar, orang sembahyang tak buat benda yang mungkar. Hak benda Tuhan larang dia tak akan buat. Kalau nak buat dia tak berani. Nak buat tapi tak berani buat. Kalau dia buat dia menyesal. Ni kalau sembahyang. Sembahyang ni ialah satu hubungan di antara hamba dan Tuhan. Macam mana pun 5 waktu sehari semalam mesti dia sembahyang. Bila dia bertakwa pada Allah, bila kita ada masalah, jangan buat masalah. Saya ulang lah. Bila kita ada masalah, jangan buat masalah. Kok mana tuan? Kalau ada masalah, jangan buat masalah. Apa makna dia? Jangan buat pasal. Dah ada masalah. Buat masalah pula. Mayang dak. Lepas tu mana yang Tuhan tak bagi, mula buat. Daripada tak mokok, daripada tak mokok, ambil dadah, ambil ganja. Jadi apa agak-agak? Akhirnya dia akan berjalan, akhirnya depan jalan mati. Akhirnya mengambil pendekatan bunuh diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya bila mana kita ada masalah, semakin kena dekat dengan Allah. Itu kesimpulannya. Semakin bila ada masalah, makinlah dekat dengan Allah. Orang dulu-dulu golongan salafun salih, kalau mereka ditimpa dugaan, mereka ditimpa ujian, benda yang mereka muhasabahkan, apa dosa aku dengan Tuhan. Ada agak hak tu terfikir anak orang yang bunuh diri tu. Allahumma salli ala sayyidina. Ujian ni mesti berkait dengan dosa kita. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan dengan Sayyidina Aisyah, tiba-tiba Sayyidina Aisyah tersepak batu. Bila Sayyidina Aisyah tersepak batu, mengadu ila Sayyidina Aisyah. Aduh, Nabi kata, Aisyah, apa dosa hang dengan Tuhan? Tu Nabi tanya. Apa dosa hang dengan Tuhan? Waktu golongan salafun salih melihat dosa mereka melalui beberapa tempat. Yang mereka tengok pertama sekali kenderaan. Kalau kenderaan mereka naik tu kaldai ke, unta ke, kalau jalan, dia tak mau berjalan, dia tak mau pi. Habis ketuk kotor kuning, tak mau pi. Waktu tu muhasabah, ya Allah, apa dosaku? Waktu tu apa lepas kata? Astaghfirullahalazim. Selesai dengan astaghfirullah ya. Melembut balik unta tu, kaldai tu, jalan. Macam handset kita hang. Handset kita hang, masalah ataupun kita rasa kata handset hang. Down apa? Dia tak mau main dah duduk kursi tu. Duduk loading tu. Nak ampai handset ya. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu masuk dia. Hai, bila nak loading ni? Sallallahu Sayyidina Muhammad. Kalau kenderaan tak mau jalan, dia macam loading tu. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Bila selesai dengan Astaghfirullahalazim,
Jalan balik. Sebab tu orang yang jaga Allah, Allah jaga dia. Nabi kata ihfazillah yahfazka. Kamu jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Kamu jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, orang jaga semayang, insya-Allah kalau kereta dia mati, tak mati tengah-tengah rimba. Kalau mati, selalu Allah tunjuk kebesaran dia. Mati dekat kedai permen. Ada sekali tu pengalaman dalam hidup. Kami pernah pakai satu kereta Datsun Kana. Dia pun tak kenal dah ni Datsun Kana ni. Ingat tak orang Datsun Kana? Datsun hak panjang. Datsun tu pelik lama. Kereta saya lah KE. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kereta tu walaupun kereta lama, tapi saya jaga kereta tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tak bagi kotor kereta tu. Kalau kotor saya basuh dalam bersih. Abang ipar saya kata amboi kereta ampun bersih sungguh tu. Kereta tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau naik kereta tu, kalau hujan kena berhenti. Bukan sebab tirih, tak boleh jalan pasal tak ada aircon. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu teringilah, ya Allah, teringin kalaulah aku ada kereta ada aircon. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu lagi, kereta tu tak derah. 100 km sejam. Tekan petak mana 100 dia boleh pergi. Hati kata, kalau aku kereta boleh pergi 200 km sejam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari ada program lepas asar. Ada anak 4 orang waktu tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Balik menjelang maghrib habis program. Sallallahu alaihi wasallam lepas maghrib terus balik. Pederah balik kereta tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tekan minyak, tengok tak boleh tarik balik minyak tu. Faham tak? Duk pasal mungkin duk kata sangat kan kat dia kan. Orang deras sangat ni, dia pun habis buat lah. Tekan tu dia tak mau berhenti lah. Ui, teruk macam tu. Kaki ni kelupuk juga lah. Nak tarik balik minyak, dia berhenti pi. Tak mau tarik balik. Allahu Akbar. Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila duk godeh tu, dia mau ikut Tuhan dia. Ranjen mai balik. Lepas tu berhenti pergi jalan. Aku tak berani nak buat kereta ni. Macam mana ni Sallallahu alaihi Muhammad. Turun kereta. Duk tengok kereta tu, Ustazah kata, tu bukan kedai permen ke? Ya Allah. Baru nak tutup permen tu. Dia baru nak tutup. Maghrib kan nak tutup kedai. Tak tolong abang tolong tengok abang. Alhamdulillah kereta tu Allah tunjuk, jagalah Allah, Allah jaga kita. Insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jaga hak Tuhan suruh jangan lawan. Jangan hak Tuhan suruh jangan ingkar. Buat ya. Semayang jangan semayang di akhir waktu, di awal waktu. Bila orang azan dah kisahlah. Mayanglah. Jaga Tuhan. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak kadang-kadang waktu tu dah pakai kereta, sebelum tu pakai motor. KAK tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Banyak kali naik motor saya deras jugalah. Habis koyak minyak, tapi geramnya expire ni tak laju. Macam tu juga 100 lebih sikit. Kalau turun gong, dia boleh laju lah. Kalau tu pederas tak lepi. Dulu saya ceramah naik motor. Daripada Allah start ceramah di Tikam Batu, naik motor. Sallallahu alaihi Muhammad. Berpanas, berhujan, kulah diperlih pergi naik motor. Tapi naik motor ni orang cari mana penceramah. Orang ingat penceramah ni kena main kereta. Dia ingat cari penceramah. Siapa nak ceramah? Ceramah ke? Saya nak ceramah. Naik motor ni kembas bengkok-bengkok. Nujung sungai macam ni. Kadang-kadang berdiri sat. Nak bagi laju tunduk macam mak rempit.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Naik sekali, naik motor, masuk ala Sayyidina Muhammad. Dia pancit. Pancit pula. Pi tepi mai orang langsung. Pasal apa bang? Pasal apa bang? Orang tolong kok ni, orang tolong kok tu, masuk ala Sayyidina Muhammad. Kita ni terrahmat Tuhan ni sebab kita jaga dia. Dia jaga kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dia mati, dia pancit di rumah. Kadang-kadang pancit di masjid. Hak tu pedoman dia. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. InsyaAllah. Yakinlah. Ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau tak jaga Allah, hidup kita punah lah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi subhanallah, musalla Sayyidina Muhammad. Moga-moga umat Islam di Malaysia tak sampailah sampai peringkat 10,000 kes bunuh diri. InsyaAllah. Moga-moga musalla Sayyidina Muhammad, Allah dengan rahmat dia merahmati semua hamba-hamba dia. Sebab Allah kata wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku meliputi segala perkara. Dalam PKP ni ada rahmat Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu orang kata rahmat PKP. Rahmat PKP ni kita boleh berjumpa mengaji ni sebab PKP. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak dengan kita renung, kita akan mendapat rahmat dan kasih sayang Tuhan. Akhir sekali, saya mengucapkan terima kasih pada Muslimah Secret yang menganjur dan menajam balik kita pada malam ini. Muslimah Secret ni dia adalah rakan baru darsa masalah Sayyidina Muhammad, wakil jualan kita lah, yang bersama kita untuk tolong pembangunan pondok dan juga masjid kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan insya-Allah dengan ramai kawan-kawan tolong ni, maka mudahlah perjalanan kita untuk mengangkat martabatkan agama dia dan melebarkan dakwahnya masalah Sayyidina Muhammad dan menjulang agama ni, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya ingat insya-Allah cukup setakat tu. Mudah-mudahan ada pedoman untuk sama-sama kita mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kita menempuh hidup ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, ampun dosa kami ya Allah. Kasihani kami ya Allah. Ampunkan dosa kesalahan kami ya Allah. Selamatkan sahabat-sahabat kami ya Allah. Selamatkanlah umat Islam di tanah air kami ya Allah daripada jatuh dalam kemurkaan Engkau ya Allah. Kau angkatlah musibah yang menimpa kami ini ya Allah. Kau bagilah kemudahan pada kami untuk melepasi ujian ini ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman umat Islam di tanah bumi tercinta ini ya Allah. Kurangkanlah mereka yang terlibat dalam isu yang besar ni Tuhan. Mudah-mudahan selamatlah umat Islam di Malaysia daripada kemurkaan Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah